Kenali tokoh yang sangat hebat iaitu Muhammad Al-Fatih bin Murad II. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Hari ini kita insya-Allah kita akan membincangkan tajuk dalam bidang sirah iaitu Kerajaan Osmaniyah bagi siri yang pertama, khususnya dalam pelajaran yang ke-16 dalam bidang sirah dan tamadun Islam. Standard pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini ialah menyatakan sejarah Kerajaan Islam Uthmaniyah secara ringkas, dan yang kedua menjelaskan khalifah yang terkenal pada zaman Kerajaan Uthmaniyah. Di sini terdapat beberapa gambaran masjid yang dibina di zaman Kerajaan Uthmaniyah untuk tatapan kita semua. Baik, kita pergi kepada sejarah ringkas Kerajaan Uthmaniyah. Yang pertama, asal nama Kerajaan Uthmaniyah adalah bersempena nama Uthman bin Ertugrul, iaitu pengasas kepada Kerajaan Uthmaniyah itu sendiri. Seterusnya adalah tempoh pemerintahan. Kerajaan Uthmaniyah memerintah daripada tahun 1299 sehingga 1924 Masihi. Yang ketiga adalah kawasan pemerintahan Kerajaan Uthmaniyah. Kawasan pemerintahan Kerajaan Uthmaniyah meliputi sebahagian besar benua Asia, Eropah, malah di Afrika. Yang keempat adalah bilangan pemerintah. Bilangan pemerintah Kerajaan Uthmaniyah adalah seramai 37 orang. Antara pemerintah yang terkenal adalah Sultan Uthman bin Ertugrul, Sultan Murad I, Sultan Muhammad Al-Fatih dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Keempat-empat pemerintah ini akan kita kenali satu persatu pada standard yang kedua nanti. Seterusnya kita kenali pemerintah pertama bagi Kerajaan Uthmaniyah ialah Sultan Uthman bin Ertugrul. Dan pemerintah terakhir adalah bernama Sultan Abdul Majid yang kedua. Seterusnya kita mengenali pusat-pusat pemerintahan Kerajaan Uthmaniyah. Pada peringkat pertama adalah pusat pemerintahannya di Sogod, iaitu pada 1299 sehingga 1355 Masihi, dan berpindah kepada Bursa, iaitu pada 1335 hingga 1363. Berpindah pula kepada Edrin, iaitu 1363 sehingga 1453, dan akhir sekali berpindah pusat pemerintahannya ke Istanbul bermula pada 1453 hingga 1924 Masihi. Begitulah secara ringkasnya pengenalan yang ringkas berkaitan dengan Kerajaan Uthmaniyah. Baik, untuk standard pembelajaran yang kedua, kita mengenali ketokohan sultan yang terkenal pada zaman Kerajaan Uthmaniyah. Ada empat ketokohannya, ada 4 orang, iaitu Sultan Uthman bin Ertugrul itu sendiri, Sultan Murad yang pertama, Sultan Muhammad Al-Fatih dan juga Sultan Sulaiman Al-Qanun. Ayuh kita kenal satu persatu. Yang pertama, Uthman bin Ertugrul, iaitu nama penuhnya adalah Uthman bin Ertugrul, lahir pada 1258 Masihi bersamaan 656 Hijrah. Tarikh mangkat iaitu tarikh kematian beliau adalah 1326 Masihi, iaitu pada 726 Hijrah. Tempoh pemerintahan baginda adalah selama 27 tahun. Jawatannya adalah pemerintah pertama Kerajaan Uthmaniyah. Ini sesuai kerana dialah yang menubuhkan Kerajaan Uthmaniyah sebenarnya. Sumbangannya, yang pertama, menyatukan wilayah Anatolia Selatan selepas ditinggalkan oleh Kerajaan Byzantium. Yang kedua, beliau mengisytiharkan kemerdekaan Anatolia daripada Kerajaan Saljuk. Dan yang ketiga, baginda lah
yang mengasaskan sebenarnya kerajaan Utsmaniyah. Seterusnya kita kenali tokoh yang kedua, iaitu Murad I bin Orkhan. Nama penuh baginda adalah Murad I bin Orkhan. Tarikh lahir pada 1325 Masihi bersamaan 726 Hijrah. Dan baginda mangkat pada 1388 Masihi bersamaan 791 Hijrah. Tempoh pemerintahan baginda adalah selama 30 tahun. Jawatan baginda adalah pemerintah ketiga kerajaan Utsmaniyah, dan sumbangan baginda adalah membentuk pasukan Janissary, memodenkan angkatan tentera laut dan menjadikan Adni sebagai ibu negara. Seterusnya kita kenali tokoh yang sangat hebat, iaitu Muhammad Al-Fatih bin Murad II. Baginda lahir pada 1429 Masihi bersamaan 833 Hijrah dan mangkat pada 1481 Masihi bersamaan 886 Hijrah. Tempoh pemerintahan baginda adalah selama 31 tahun. Jawatan baginda adalah pemerintah ketujuh kerajaan Utsmaniyah. Apa sumbangan Sultan Muhammad Al-Fatih? Sultan Muhammad Al-Fatih bin Murad II ini telah membuka kota Konstantinopel pada tahun 1453 Masihi bersamaan 857 Hijrah. Yang kedua, baginda telah menyatukan empayar di utara Balkan bagi mengelakkan serangan Hungary. Dan yang ketiga, baginda mewakafkan Hagia Sophia sebagai masjid dan membina kompleks Al-Fatih. Untuk pengetahuan anda semua, Hagia Sophia asalnya sebuah gereja Ortodok dan dibeli sendiri oleh Sultan Muhammad Al-Fatih dan diwakafkan untuk dijadikan masjid sehingga ke hari ini. Baik, yang terakhir adalah tokoh yang keempat, iaitu Sulaiman Al-Qanun bin Salim I. Nama penuh baginda adalah Sulaiman Al-Qanun bin Salim I, lahir pada 1494 Masihi bersamaan 900 Hijrah dan mangkat pada 1566 Masihi bersamaan 974 Hijrah. Baginda memerintah kerajaan Utsmaniyah selama 48 tahun dan berjawatan sebagai pemerintah ke-10 kerajaan Utsmaniyah. Apa sumbangan baginda? Baginda telah membuka Belgrade, membuka Algeria dan Tunisia, menyusun undang-undang yang dikenali sebagai Kanunami, dan yang keempat, baginda telah mengadakan hubungan diplomatik dengan Perancis yang merupakan sebuah kuasa besar pada ketika itu. Begitulah keempat-empat tokoh yang terkenal di zaman kerajaan Utsmaniyah. Marilah kita semua menjadi insan yang hebat untuk mengembalikan kegemilangan Islam satu waktu dahulu, insya-Allah. Sekadar itu untuk pelajaran kita pada hari ini. Ustaz harap kita saling mengambil iktibar di atas sejarah-sejarah yang lalu supaya kita menjadi insan yang hebat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan jumpa dalam siri yang kedua dalam tajuk yang sama. Terima kasih.